Anwar serves Zionist interest. Anwar menjaga kepentingan Zionis. Kenapa begitu marah sekali? Kalau kita kaji secara mendalam, istilah yang digunakan oleh Anwar bahawa beliau akan menyokong segala usaha untuk melindungi keselamatan Israel. Keselamatan Israel itu adalah ideologi negara Zionis ni. Mereka menggunakan isu keselamatan untuk menguasai kawasan sekeliling mereka itu. Mereka menggunakan istilah keselamatan ini untuk mengusir rakyat Palestin daripada wilayah mereka, untuk membunuh rakyat Palestin. Mereka menggunakan istilah keselamatan ini. Istilah keselamatan ini digunakan untuk menjustifikasikan, untuk mewajarkan benda-benda lain yang dilakukan oleh Israel sepanjang 63 tahun ini. Termasuk pemilikan senjata nuklear, 200 sampai 400 senjata nuklear ini atas nama keselamatan. Atas nama keselamatan, dia mendirikan tembok apartheid. Atas nama keselamatan. Atas nama keselamatan, dia bunuh rakyat Palestin di Sabra dan Shatila. Segala-galanya dilakukan atas nama keselamatan. Itulah sebabnya tiap kali ada pemimpin-pemimpin Israel atau pemimpin-pemimpin Amerika Syarikat atau Eropah menggunakan istilah security of Israel, kita harus memahami apa yang dimaksudkan mereka, iaitu mereka mewajarkan penguasaan dan penaklukan Israel. Walaupun Anwar mengatakan bahawa soal tentang pengiktirafan Israel itu bergantung pada aspirasi rakyat Palestin dan sebagainya, bagi kita soal tentang mengiktirafkan Israel itu tak timbul langsung. Kerana bagi kita, Malaysia sebagai negara tidak boleh mengiktirafkan Israel kerana Israel adalah occupying power dari segi istilah undang-undang antarabangsa. It is an occupying power, bermakna negara yang menaluki kawasan wilayah orang lain, dan ini diiktiraf di peringkat antarabangsa. Bangsa-bangsa bersatu sendiri mengatakan bahawa Israel is an occupying power. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita tengok pada apa yang dilakukan oleh Israel, penubuhan Israel itu dah haram dari segi undang-undang antarabangsa. Ini jarang diberi keutamaan dalam perbincangan tentang Israel. Bahawa Israel ditubuh pada tahun 48 sebagai sebuah negara tanpa referendum, seperti mana dikehendaki dari segi undang-undang antarabangsa. Israel ditubuh pada tahun 48 oleh bangsa-bangsa bersatu yang dikuasai oleh negara-negara barat. Sebenarnya Israel melanggar piagam bangsa-bangsa bersatu. Macam mana kita nak mengiktirafkannya? Soal tentang mengiktirafkan Israel dan sebagainya tertimbul bagi kita. Bagi pihak-pihak lain itu hal mereka. Tetapi bagi Malaysia, ini tertimbul langsung. Dan yang saya kecewa dengan kenyataan Anwar, bahawa Anwar memberi keutamaan lebih kepada penceroboh daripada mangsa penceroboh. Ya, kalau dikata bahawa bagi saya, kalau Anwar kata, bagi saya yang penting itu keadilan untuk rakyat Palestin, dan sekiranya isu keadilan untuk rakyat Palestin dan negara-negara Arab lain yang menjadi mangsa Israel, sekiranya kita dapat menyelesaikan isu itu, baru kita bincang tentang isu-isu yang lain. Itu pendirian yang seharusnya, di mana kita memberi keutamaan kepada hak rakyat Palestin kerana mereka ini adalah mangsa yang harus mendapat pembelaan daripada kita, mangsa yang harus kita melindungi, bukan penceroboh, bukan pihak yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Itulah sebabnya saya menganggap kenyataan yang dibuat oleh Anwar ini, beliau nak membuktikan kepada Zionis, membuktikan kepada Amerika Syarikat yang merupakan pelindung kepada Zionis ini, bahawa beliau adalah seorang pemimpin di Malaysia yang boleh dipercayai. Bahawa beliau adalah pemimpin yang harus disokong mereka. Harus diterus sokong mereka. Jangan lupa bahawa ada bukti-bukti lain tentang kerjaya politik Anwar yang jelas membuktikan
bahawa beliau itu memang rapat dengan lobby-lobby tertentu, dengan Paul Wolfowitz, ya. Beliau sebagai ketua pada Foundation of the Future pada satu masa dulu antara tahun 2005 dan 2008. Ini adalah satu pertubuhan yang kononnya ditubuh oleh beberapa individu-individu tertentu termasuk anak kepada bekas naib Presiden Amerika Syarikat Dick Cheney untuk mengembangkan demokrasi itu sebagai topeng. Tapi matlamat utamanya adalah untuk meneruskan penguasaan Amerika Syarikat dan Israel di kawasan itu. Jelas buktinya bahawa itulah matlamatnya dan beliau sebagai ketuanya. Dan itulah sebabnya bila krisis flotilla berlaku pada tahun 2010, Anwar buat ucapan berapi-api di sini. Lepas tu beliau ke Amerika Syarikat dan cuba memberi penjelasan kepada kawan-kawannya supaya mereka tak marah pada Anwar. Dua pemimpin Amerika Syarikat, salah seorang daripadanya memang ketua neocon ini, ya, golongan yang konservatif yang menyokong Zionis ni, Paul Wolfowitz, kawan akrab beliau. Dan seorang lagi, Al Gore. Mereka menulis artikel dalam Wall Street Journal. Dan Wall Street Journal kita tahu adalah majalah yang dimiliki oleh Rupert Murdoch. Sekali lagi, 100% pro-Zionis. Dan dalam artikel mereka ini, mereka mempertahankan Anwar. Mereka cuba memberi gambaran bahawa beliau ini adalah seorang kawan kita yang boleh kita harapkan. Itulah sebabnya saya rasa kecewa dengan beliau. Jadi pendek kata dia bermain lalang where it serves him. Atau tak? Okey, saya bergerak pada soalan seterusnya.